soalan kita nak buat hari ni adalah kita nak masuk bab 3. Okey. Bab 3 iaitu bab koordinasi dan gerak balas. Okey. Nampak paparan skrin saya? Nampak. Okey, cantik. Okey. Okey, koordinasi dan gerak balas. Biasa belajar tak? Ada belajar tak dalam sekolah rendah dulu bab ni? Biasa jumpa tak bab ni? Cikgu ada ajak sikit-sikit. Saya pun lupa nak tengok sukatan darjah sekolah rendah. Okey. Tapi saya boleh bagi contoh lah. Waktu sekolah rendah dulu biasa buat eksperimen tanam togel tak? Biasa tak tanam togel? Ada kot tanam pokok togel. Anak saya biasa balik tanam pokok togel. Kacang hijau. Kacang hijau, yes. Pokok togel, pokok kacang hijau, sorry. Pokok kacang hijau jadi togel. Okey, bila kita tanam pokok tu, kita letak atas kapas, bubuh ayak sikit, atas kain ke, pokok tu akan mula tumbuh. Okey. Bila kita tumbuh, kalau di peringkat sekolah menengah, okey, kita akan tanam pokok togel tu, kita akan buat juga sebenarnya nanti kita akan letak dekat tingkap. Bila dekat tingkap, okay, kita tengok pokok tu akan tumbuh menghala ke arah tingkap. Dia akan tengok cahaya matahari, dia akan menghala ke arah cahaya matahari. Akak dia pula dia akan turun ke bawah sebab ada akak, ada ayak di bawah. Itu adalah contoh-contoh kita panggil sebagai gerak balas. Gerak balas ni dia bergerak, dia membalas untuk atas apa-apa benda yang mengubah keadaan dia. Memberi satu istilah yang kita panggil rangsangan. Gerak balas ni, okay, gerak balas ni wujud daripada hasil daripada rangsangan. Rangsangan tu sesuatu benda yang mengubah keadaan dia. Memberi contoh macam kita lah. Kalau tiba-tiba kita tengah berjalan, okay, kawan kita panggil, "Oi, Syauqi, apa yang kita akan buat?" Kita tengah jalan ni, jalan tepi kelas kan, nak pergi bilik ayak, tiba-tiba cikgu akan panggil kita lalu satu kelas tu, cikgu panggil, "Syauqi, apa yang kita akan buat, Syauqi? Kamu nak buat apa?" Syauqi? Kita akan minta kat dia. Kita akan beri sat, kita akan pusing kat dia lah. Kita pusing kat dia. Cikgu panggil. Kita menerima satu rangsangan daripada luar lah, dengan suara bunyi cikgu panggil. Okay, kita akan memberi gerak balas. Kita akan terberhenti, break sat. Okay, kalau tengah lari pun break, menyakang. Break, pusing, cikgu panggil. Pusing, tengok, cari tang mana. Itu adalah gerak balas yang kita buat. Okay, contoh gerak balas. Hasil rangsangan dia bunyi. Kalau malam-malam, tiba-tiba ada orang suluh lampu, bukan tak payah malam lah, orang ambil torchlight suluh mata kat kita, flash handphone kita, kena mata kita, kita akan tiba-tiba tutup mata. Sebab itu kita mendapat rangsangan daripada luar, rangsangan cahaya. Silau mata kita, kita akan memberi gerak balas, tutup mata. Gerak balas ni dia hasil dia daripada rangsangan-rangsangan. Okay, contoh dia macam itulah. Dan gerak balas ni ada yang dia gerak balas tu dia buat banyak. Okay, contoh macam orang panggil tadi, orang panggil Syauqi tadi. "Syauqi, kita tengah duduk berlari ni. Syauqi, kita break." Itu gerak balas kita satu. Dalam masa yang sama kita ada gerak balas yang lain. Dalam otak kita berfikir dah, cikgu panggil. Takkan aku nak buat bodoh. Aku akan pusing kepala. Bila kita pusing kepala, rangsangan yang satu lagi pula tadi break. Pusing kepala. Pusing kepala pula, mata pula kita memberi rangsangan koordinasi, memberi rangsangan lain. Kita cari pula tahu mana cikgu ni duduk. Tak tahu. Kita perhati tengok. Jadi beberapa gerak balas yang kita buat tu dia akan bergabung, berhubung antara satu sama lain. Gerak balas tu kita panggil sebagai koordinasi. Agak-agak siapa yang duk kawal koordinasi gerak balas kita dalam badan kita? Bahagian mana? Penting sangat bahagian tu. Siapa boleh jawab? Syah, boleh jawab tak? Siapa yang nak kontrol kita nak buat gerak balas tu? Nak perhati, nak tengok, nak pusing, bahagian mana? Otak. Yes, very good. Otak. Okay.
Otak dia akan kontrol kita nak buat apa, kita nak pusing. Okey. Faham tak? Itu saya punya overview ataupun gambaran asas tajuk kita nak belajar hari ini. Bagaimanakah manusia bergerak, kawat atur keadaan badan. Okey, itu yang kita nak belajar yang dalam tajuk ni lah. Di tajuk utama poin kita akan belajar berkaitan tentang homeostasis. Ini istilah baru yang kamu tak biasa jumpa, homeostasis. Okey. Dalam benda hidup kita bukan akan belajar tentang manusia saja, dalam haiwan pun kita akan belajar. Okey. Dia ada satu bulletin, ada cerita, saya baca sat. Suhu badan kita kekal pada suhu 37 darjah Celsius. Kita suhu badan kita normal, manusia yang tak demam normal 37 darjah Celsius. Kadang-kadang dia lari sikit-sikit lah, 37.1, 2 macam tu lah, ataupun 36.9 macam tu normal suhu badan kita. Okay. Tapi bila tembak je 37.5, kita dikira sebagai tidak normal. Mungkin ada masalah, kita demam. Suhu dalam badan kita terlalu tinggi, ada masalah, tak tahu apa masalah. Mungkin ada kuman, ada virus, ada bakteria tengah duduk dalam badan kita banyak. Jadi badan kita akan lawan. Bila badan kita lawan, dia menyebabkan pembebasan haba. Okey, tindak balas dalam badan kita ni menyebabkan haba. Jadi suhu badan kita naik tu, kita akan jadi demam. Okey, ataupun di luar persekitaran yang panas sangat. Jadi badan kita tak sihat, kita tak mampu nak melawan. Badan kita kekurangan air, berpeluh. Okay, jadi kurang air, keluar peluh, badan kita pun jadi panas, segala macam lah. Jadi segala tindak balas kimia dalam badan kita tu, dia memberi kesan kepada tubuh badan kita. So, suhu normal dalam badan kita 37. Burung, semua, mereka ada suhu badan mereka yang sesuai untuk badan mereka lah. Okay, berbeza-beza. Okay, burung macam apa? Burung murai. Burung apa? Burung murai. Burung apa? Burung murai. Okey, 39 darjah Celsius. Landak 31. Semua tak sama. Okey, jadi kalau burung murai ni kita tembak scan dia memang suhu dia tinggi, jangan buat terkejut lah. Burung murai ni kena COVID ni cikgu. Bukan, suhu dia 39. Jangan buat kalut. Okay, ni kata semua burung murai kena COVID. Bukan. Depa suhu depa memang 39 darjah Celsius. Depa kalau kena COVID, mungkin kalau 40 depa ke COVID lah, murai kena COVID. Contoh macam tu lah. Berdemam. Waktu kita berlari, okay, berlari ni kira aktiviti cergas lah. Okay. Kalau kita lari, aktiviti cergas, bunyi tong-tong mana pula tu. Okay, kalau kita lari, aktiviti cergas, badan kita akan menghasilkan haba. Okay. Lepas tu suhu badan kita akan naik lah. Lepas tu badan kita dah mula nak berpeluh. Naik tangga ke pun dah mula berpeluh dah. Buat aktiviti cergas, jogging pun kita dah mula berpeluh. Sebenarnya berjalan cepat pun berpeluh tu kita panggil sebagai aktiviti cergas. Aktiviti cergas. Okay. Badan kita akan menghasilkan haba sebab dalam badan kita kan ada sel, kita dah belajar itu. Sel-sel tu membuat kerja, metabolisme, menghasilkan tenaga haba lah. Okay, dalam masa otak kita bekerja, kita nak berlari, nak bergerak, haba akan dibebaskan. So, peluh. Tujuan peluh dihasilkan. Okay, tujuan peluh dihasilkan ni adalah untuk menurunkan sel badan kita. Apa yang keluar daripada peluh? Akif. Akif, agak-agak dalam peluh kita ada apa? Yang keluar dalam peluh kita. Ada apa dalam peluh kita, Akif? Yang paling penting sekali, apa? Ayak lah. Apa yang ada dalam ayak peluh kita, Akif? Tahu tak ada apa? Ada garak. Ada apa? Ada garak. Tak jelas. Ada apa, Akif? Ada garak. Karat. Air dan juga garam air dalam ayak peluh tu. Okay, saya tak berapa kali tak dengar tadi. Dalam ayak tu ada urea, istilah dia, dan garam mineral. Okay, yang lebih lah. Okay, garam mineral yang lebih daripada badan kita dah keluar. Sebab tu peluh kita masin.
masin, dia akan buat keluar garam mineral tu. Dan ada urea. Urea ni benda yang sama macam dalam air kencing kita, bau hancing-hancing tu sikit, urea lah. Urea yang menyebabkan air kencing kita tu bau hancing. Tapi dalam peluh kita urea tu sedikit, dia tak banyak, sebab tu peluh kita tak bau hancing macam air kencing kita. Okey. Urea dan garam mineral ada dalam air kencing kita lah. Okay, tapi ini contoh peluh, bukan contoh air kencing. Okay, jadi ada air, ada urea. Dalam air tu ada urea, ada garam mineral lah. Okay. So sekarang ni bukan nak contoh garam mineral, bukan nak contoh urea. Kita nak contoh keseluruhan tentang air peluh tu. Bagaimana air peluh tu boleh menurunkan suhu badan kita? Okay. Bagaimana dia boleh menurunkan suhu badan kita? Kalau kita demam, orang kata jelum, bubuh ayak. Roh ayak, lap di ketiak-ketiak, lap di dai, basah kepala, tepuk bubuh ayak sejuk sikit, ayak asam ke, biasa buat kamu tahu, kamu pun biasa demam. Okay. Kenapa air ni mampu menyejukkan suhu badan kita? Kalau sistem yang Tuhan buat, kita berpeluh. Kita kencing. Okay, kalau demam, minum air banyak. Orang suruh minum air banyak dan kita akan kencing. Lepas tu kalau demam satu lagi, orang kata bungkus bagi berpeluh badan. Selimut bagi peluh badan, lepas tu buka selimut tu bagi peluh tu kering. Situasi sekarang, apa yang boleh dibuat oleh air? Okay? Okay, kita tinggal sekejap soalan tu. Tengok di sini. Jika suhu badan kita tidak dapat turun ke suhu normal, tak boleh turun ke normal. Kalau suhu demam kita 38 darjah Celsius. Okay, 38 darjah Celsius. Okay, dia tak boleh turun kepada 37 darjah Celsius. Okay, in case tak boleh turun, apa yang akan berlaku? Sel-sel badan kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Mungkin akan rosak. Mungkin akan sistem dia bekerja lambat, slow. Dan akhirnya mungkin boleh menyebabkan kematian. Bahaya. Paling kurang tak kematian, mungkin jadi stroke. Okay? Mungkin boleh jadi penyakit tarik tu. Penyakit tarik. Kematian tu biasa. Budak-budak kecil-kecil tak boleh bagi demam. Pandang budak-budak kecil lagi lah. Sel dia baru. Sel dia tak berapa kuat. Kalau suhu badan melebihi 6 darjah Celsius daripada suhu normal, akan menyebabkan kematian. Ni kalau suhu normal berapa? 37. Kalau tambah 6 dapat berapa? Pawas, dapat berapa tambah 6? Ya. 37 darjah Celsius, tiba-tiba suhu badan kita meningkat, kita demam, naik sampai 6 darjah Celsius. Jadi suhu badan kita berapa? 40? 40? 40? 43 darjah Celsius. Kalau suhu badan kita 43 ni, kita boleh mati. Sebab tu orang kalau demam, jangan buat main-main. Jangan buat relax. Kalau demam suhu terlalu tinggi, kena pergi hospital. Okay? Minum air masak yang banyak. Tambah sekarang musim yang terlalu panas. Okay? Tapi benda ni jarang berlaku. Okay? Jaranglah berlaku. Tapi biasa berlaku. Okay? Boleh mati. Oleh itu, pesakit yang demam perlu diawasi dengan rapi untuk mengelakkan suhu badan naik secara mendadak. Okay? Kalau suhu badan kita, kalau naik lebih kurang 39, 38, 39 tu pun dah bahaya sebenarnya. 39 tu bahaya dah. Okay? 38 tu pun tinggi. 40 lagi lah. 43 tu kira boleh mati terus lah. So hati-hati bermain dengan suhu. Kalau demam jangan ambil tak kisah. Banyakkan minum air masak. Okay? Alright. So sekarang ni soalan saya tadi, macam mana air boleh mengawal, boleh menyebabkan suhu badan kita turun. Okay. Okay, tinggalkan soalan tu sebentar. Right? Okay, kita akan belajar 3.1. Apakah homeostasis?
Homeostasis yang kita nak belajar tadi di sinilah. Homeostasis dalam benda hidup. Benda hidup ni ada proses yang kita panggil sebagai homeostasis. Kita nak tahu maksud homeostasis. Sistem-sistem yang terlibat dalam homeostasis manusia dan haiwan. Okey. Kepentingan homeostasis. Tumbuhan kita ambil sikit lah. Kita ambil contoh sikit. Okay. Apa maksud homeostasis? Merujuk kepada pengekalan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Suhu badan kita tadi 30 berapa? Kalau normal? 7. Good, 37 darjah Celsius. So, kalau tiba-tiba suhu badan kita naik ataupun turun, badan kita automatik akan kontrol sampai jadi betul-betul 37. Contoh macam kita demam tadi, kita akan berpeluh. Peluh tu akan mampu menyejukkan badan kita. Kencing kita akan mampu menyejukkan badan kita dengan cara haba dibuang melalui air. Air kencing, air peluh. Peluh kita tak terasa sangat, tak nampak sangat. Peluh tak nampak sangat. Tapi sebenarnya kalau demam, kita selimut, peluh yang keluar tu dia akan menyejukkan badan kita. Bila berpeluh sangat-sangat, bukakan selimut tu. Kalau kita kencing memang kita rasa. Kalau kita demam, kencing kita panas. Memang panas. Okay? Kalau kita demam, kencing kita panas. Sebab air kencing tu dia keluar bersama dengan haba. Itu kelebihan sifat air yang Tuhan ciptakan. Okay, Tuhan ni maha bijaksana. Dia ciptakan air. Air boleh menyimpan haba yang sangat banyak. Okay, jadi kita kencing, haba tu keluar bersama dengan air. Kalau tidak, mana mungkin kita boleh minum kopi panas, teh panas. Okay, kalau air tu tak boleh menyimpan haba, nak minum macam mana kopi panas? Order minta kopi panas kau-kau satu. Saya nak minum saat ni. Elok sampai atas meja, sejuk. Saya baru order saat-saat. Nak buat macam mana cik? Air memang lagu ni. Cik kena minum bubuh api di bawah tu, baru dia tak sejuk. Kalau lagu tu teruk lah. Kena minum dengan api-api duk ada di bawah cawan. Kelebihan Allah buat air ni dia boleh simpan haba. Lama kalau air mendidih 100 darjah Celsius, kita bancuh kopi, dia boleh tahan lagi lah, dia dah haba dalam tu. Paling kurang dia pelan suam. Dia nak sejuk langsung mungkin ambil masa dalam setengah jam ataupun sejam, baru habis haba dia. Itu sifat air yang Tuhan jadikan kat dia punya tu lah, untuk kemudahan kita lah. Hebatnya Tuhan ni. Okay. Suhu air, pH air dalam badan kita dia kontrol. Air dalam badan kita tak boleh banyak, tak boleh sikit pun tak boleh. Banyak sangat pun tak boleh. Banyak kita akan buang. Okay. Kurang kita akan rasa dahaga. Kita nak minum air. Sebab badan kita memerlukan air untuk segala gerak balas, tindak balas dalam badan kita. Okay. pH ni asid ataupun alkali. Kamu mungkin dah biasa belajar. Okay. pH, kalau badan kita terlalu berasid, tak boleh. Dia akan turunkan bagi jadi normal. Beralkali pun tak boleh. Tekanan darah. Okay, kalau tekanan darah tinggi, boleh dapat darah tinggi, bahaya. Boleh dapat stroke, sakit jantung. Badan akan kontrol bagi turun jadi normal. Bagi yang sesuai dengan badan kita. Okay, supaya seimbang dan stabil. Jadi, proses-proses tu ataupun sistem tu kita panggil sebagai homeostasis. Pengawal aturan sistem badan supaya jadi normal. Dia kawal, dia atur. Okay. Homeo bermaksud sama. Stasis bermaksud tidak bergerak. Okay lah. Bagi suhu tu sama ataupun jumlah air dalam badan kita tu sama, ataupun bagi tekanan darah, pH dalam badan kita tu sama, tapi tak naik tinggi, tak turun bawah. Duduk lagu tu. Dia akan kontrol dengan sistem yang tersendiri lah. Tengok kes lah. Sebab apa? Pasal apa penting? Kalau tak seimbang, contoh suhu tinggi, sel-sel dalam organisma, dalam manusia, dalam haiwan maupun dalam tumbuhan akan mati. Bila sel-sel mati, kita pun akan mati lah. Okay, contoh, kalau tak mati seluruh badan, mungkin akan mati sel otak. Okay, contoh kalau suhu terlalu tinggi, okay, sel-sel yang paling bahaya dengan sel suhu tinggi ni, sel saraf. Sel saraf ni tak boleh suhu tinggi sangat. Banyak sel lain pun sama lah. Okay. Antara yang paling kesan, yang paling bahaya dekat sel saraf. Kita mungkin boleh jadi
Shock dekat, bukan shock dekat otak ni, sel-sel saraf dekat otak tu mungkin akan rosak. Bila rosak, dia kamu faham lah sel saraf dekat otak jadi macam mana. Kita tak dapat mengontrol maklumat, memikir, mentafsir data, tak dapat berfikir. Di otak tu banyak bahagian ni untuk mengawal gerak balas kita. Mungkin kita boleh jadi stroke. Stroke tu kita tak boleh nak bergerak sesetengah bahagian badan. Kalau dia kacau sel saraf dekat otak yang duk kawal pergerakan badan kita, contoh mengawal pergerakan tangan. Okay, jadi kalau dia rosak sel saraf bahagian tu, kita tak boleh nak mengangkat tangan. Contohnya macam tu lah. Okay, kalau tekanan darah terlalu tinggi, sel kapilari darah, salur-salur darah dekat otak pecah sebab tekanan tinggi. Bila pecah, salur darah, oksigen tak boleh nak diangkut ke situ. Sel darah tak boleh angkut makanan pergi dekat sel-sel saraf. Jadi dia tidak ada bekalan oksigen, bekalan makanan. Jadi sel saraf tu pun akan rosak. Sama juga, boleh jadi stroke, boleh jadi membawa kepada kematian lah. Okay. Itu sebenarnya kepentingan homeostasis yang Tuhan buat. Perlu ada sistem nak bagi cantik dalam badan kita, bagi stabil, bagi seimbang. Setakat tu boleh faham? Setakat tu boleh faham anak-anak? Dah setengah jam ni boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okey, siapa biasa striker? Okey, di rumah kita biasa guna striker kan. Striker baju itu benda paling mudah lah, striker baju. Striker baju kalau striker tu kita onkan switch striker ataupun peti ais di rumah kita on peti ais, tak nak tutup lah. Peti ais contoh mudah peti ais lah. Peti ais tu ada tak kita duk masuk dalam peti ais, kita cek, oh ni peti ais ni sejuk sangat ni, slow balik. Sekejap lagi petang ni, oh peti ais ni tak apa nak sejuk, pulas balik naik atas. Kita perlu buat macam tu tak kat peti ais kita? Perlu tak? Nak kena tolong pergi buka peti ais. Hari ni suhu rendah sangat. Okay, tinggi sikit. Sekejap lagi peti ais jadi beku pula. Okay, suhu tinggi sangat pula. Sekejap lagi tak jadi ais pula. Tak payah. Okay, tak perlu. Sebab dia ada satu sistem contohnya. Ini diberi contoh. Dalam peti ais, dalam mesin dia ada alat nama dia termostat. Termostat ni dia kontrol automatik. Okay, kalau suhu terlalu tinggi dalam peti ais, terlalu rendah, dia adjust bagi cantik-cantik. Dia bagi ais boleh jadi cantik. Kalau suhu dah terlalu tinggi, dah nak panas sangat, dia turunkan bagi jadi sejuk. Jadi ais tu tak cayak. Kita tak payah duk kerja pergi cek ais ni cayak tak? Kalau ais cayak ni aku nak bagi sejuk sikit. Tak perlu. Dia ada sistem yang nama dia termostat. Dia yang kontrol. Sama macam manusia, kita ada sistem kita yang kita panggil sebagai homeostasis. Automatik. Okay, auto. Macam striker apa semua tu sama lah. Aircon. Aircon kalau kita buka suhu 16, suhu 20, bila suhu tu cukup tu dia akan berhenti sat. Sebab dia cantik dia suhu dalam bilik 20. Sejuk. Itu bila semakin lama suhu kita makin panas dalam bilik tu, dia jalan balik. Adjust sampai suhu dalam tu 20. Bila dah rasa dalam suhu 20, ada termometer. Termostat ni dia main daripada perkataan termometer lah. Termometer dia dapat kesan je suhu cantik 20, pap dia berhenti sat aircon. Dia berhenti mungkin dalam 2 jam 3 jam, dia dah habis, suhu dah naik balik sebab kita dah bernafas dalam bilik. Mungkin kita buka TV dalam bilik, dia jadi panas, lepas tu dia hidup balik. Dia ada sistem yang automatik. Panggil termostat. Kalau kita panggil sebagai homeostasis. Dalam manusia, dalam tumbuhan, dalam haiwan lah. Ini contoh proses kawalan homeostasis. Macam mana dia berfungsi dalam badan kita. Kita ambil contoh yang pertama, suhu lah. Suhu paling mudah. Okay. Contoh bab suhu paling mudah. Bila keadaan dalam persekitaran badan kita berubah, maksudnya contoh kalau kita demam, okay, demam, suhu badan kita meningkat lah. Meningkat. Ataupun kita kekurangan air pun suhu badan kita meningkat. Kita jadi panas badan. Ni panas badan, pergi minum air cepatlah. Ataupun kita duduk di kawasan yang panas. Okay, panas terik, badan kita akan panas, kita akan rasa nak berpeluh. Okay, suhu badan kita meningkat. Ada satu bahagian dekat otak nama dia pusat kawalan. Dia akan dapat detect sun. Okay. Macam tu lah lebih kurang dia detect. Dan secara automatik akan berlaku satu mekanisme pembetulan. Mekanisme ni maksudnya satu cara lah. Okay, satu teknik ataupun satu cara.
Okay, satu teknik ataupun satu cara pembetulan yang akan bertindak automatik. Otak kesan, okey siap, jom kita buat kerja. Untuk turunkan kepada normal. Pada julat ni maksudnya julat ni maksudnya dia punya anggaran lah, dia punya, kalau normal ni kalau manusia normal suhu badan kita 37, dia akan ejah lah mungkin 36.9 sampai 37.1. Dia ejah dalam ruang yang normal, jarak yang normal lebih kurang. Senormal yang mungkin dia boleh bagi turun. Kadang-kadang mungkin dia tak boleh buat turun sampai 37 tepat-tepat. Kalau suhu badan kita 37.5, dia akan ejah mungkin sampai 37.1 dulu. 37.2 ke, tu dikira lebih kurang normal lah. Okay. Tapi kalau suhu badan menurun, dia akan penaik balik. Tapi bukan penaik tinggi-tinggi sampai 100, sampai julat normal jugalah. Dia akan ejah pergi kepada normal balik. Ini gambaran dia bagi. Okay. Suhu normal, cantik, tiba-tiba meningkat. Demam ke, ada bakteria masuk dalam badan ke, badan kita akan lawan. Saudara putih fight, lawan. Bila lawan, kita akan jadi panas badan kita lah, dia tengah lawan. Ataupun kita kurang minum air, kita buat aktiviti yang cergas, kita berpeluh, kita berlari. Okay, jadi benda-benda tu akan menyebabkan suhu badan kita meningkat. Pusat kawalan kita, okay, di otak. Di otak, dia akan buat mekanisme pembetulan. Dia akan atur satu sistem untuk ejah supaya turun balik jadi normal lah. Itu je contoh dia, sistem dia. Sekejap lagi, apa yang kita akan belajar mekanisme tu. Mekanisme pembetulan ni, apa yang dia buat? Cerita apa yang berlaku supaya turun tu. Okay. Ni kalau cerita bab menurun lah. Sama lah, pusat kawalan akan detect otak. Okay. Dia buat pembetulan, jadi normal balik. Dia tingkatkan sikit. Itu je dia punya sistem yang dalam badan kita buat. Kalau kita punya tekanan darah jadi tinggi, okay, bila tinggi ni sebenarnya kita sakit kepala. Orang tua-tua biasalah, ni kolesterol ke, tekanan darah yang tinggi ni, bahaya ni, darah tinggi ni, kena pergi hospital ni. Okay, dalam masa badan kita nak kontrol tu, dia akan, pusat kawalan di otak akan cuba turunkan tekanan darah kita supaya jadi cantik. Supaya gambaran kamu saya tunjuk sajalah. Ni tak ada dalam level kamu lagi. Kita punya tekanan darah lebih kurang macam ni lah, sepatutnya 120, 80 lebih kurang macam tu lah. Ataupun 110 gitu macam tu. Lebih kurang macam tu. Tapi kadang-kadang ada orang ni dia boleh naik sampai 150 ke 80. Ni tinggi ni. Tekanan darah dia tinggi, bahaya, boleh pecah salur darah. Dia akan sakit kepala, cekang dia punya tengkuk dia. Okay, boleh menyebabkan serangan jantung tinggi ni. Asalnya mungkin 110. Jadi ini bahaya. Sistem badan akan turunkan supaya jadi normal balik lah. Kandungan gula dalam darah. Okay, orang kencing manis. Okay, kandungan gula dia ada sukatan dia, ukuran dia, tak boleh lebih. Kalau lebih, bahaya. Jadi kencing manis. Kencing manis ada penyakit lain pula nanti boleh main. So badan akan kontrol, merembeskan hormon-hormon yang akan turunkan balik bagi jadi normal. So kamu akan belajar sesetengah tu bila kamu naik tingkatan 4, tingkatan 5 nanti. Dalam biologi, dalam sains. Okay? Ini asasnya kamu belajar sekarang dulu tingkatan 1. Homeostasis penting kat manusia. Kawal homeostasis penting. Kawal atur kandungan air. Ini antara. Bila disebut antara ni, banyak lagi benda lain untuk kamu. Kamu belajar kawal atur kandungan air dan suhu badan. Okay? Contoh, ni dia minum air. Ni sebenarnya waktu panas lah ni minum air ni. Kadang ni waktu sejuk. Sejuk ni, kita kalau sejuk macam ni, kita tak mau minum air. Okay, rasa hangatnya. Kalau nak minum pun, kita nak minum air panas. Minum air panas pun minum sikit-sikit je. Ataupun nak pegang benda-benda yang panas. Okay. Sikit lagi. Saya mungkin pergi dalam 10 minit. Okay. Okay, nak pergi kelas dah. Okay, rasanya saya boleh habiskan terus. Kandungan air, dia kawal atur macam mana dalam badan kita. Jumlah air dalam badan kita. Okay. Sistem yang kontrol, dia ada sistem lah homeostasis ni. Dia ada berbagai sistem. Yang kontrol kandungan air dalam badan kita, kita panggil sebagai sistem perkumuhan. Perkumuhan. Kumuh ni maksudnya buang benda-benda yang tak guna daripada badan kita lah. Berkumuh.
Penyah tinjaan yang kita berak tu sistem lain. Itu penyah tinjaan. Ini perkumuhan. Okey. Dan satu lagi sistem endokrin. Kena ingat sistem endokrin dan sistem perkumuhan. Perkumuhan biasa dengar kot. Organ yang terlibat adalah ginjal dan otak. Ginjal ni nama lain dia adalah buah pinggang. Bukan buah pelam buah pinggang. Okey, kita ada dua buah pinggang di kiri kanan kita punya bawah sikit dekat pinggang kita tu ada dua biji buah pinggang. Yang duk kata sakit buah pinggang, kena pergi mesin hemodialisis. Itu buah pinggang lah tu. Kalau kita nak kencing, buah pinggang yang bekerja mengapis darah atau menghasilkan air kencing. Itu kan contoh buah pinggang. Okey, macam mana mekanisme pembetulan? Okey, kita tengok cerita aras air normal dulu. Ni normal lah. Cantik lah, normal macam kita, tak ada masalah apa. Tiba-tiba, apa yang berlaku sekarang, bila kita minum air, bila kita minum air, kandungan air dalam badan meningkat lah, betul lah, minum air, meningkat lah, penuh dalam badan, masuk minum lagi banyak meningkat. Okay. Lepas tu badan, otak akan kesan lah, macam kita habaq tadi, otak akan kesan, wih dia ni minum air banyak ni, masuk dalam badan. Okay. Otak akan kesan, sebab air tu masuk dalam salur darah kita. Lepas tu salur darah tu mengalir sampai ke otak. Dia ada bahagian yang dapat detect, air banyak ni dalam darah ni. Okay. Otak dapat detect. Jadi otak akan buat satu mekanisme pembetulan lah. Okay. Otak akan buat satu mekanisme pembetulan. Dia akan arahkan, ni tak boleh ni, air banyak dah minum air tadi, sebotol. Jangan simpan dalam badan, bahaya. Okay. Dia kena bagi ada ukuran yang normal. Otak akan merangsang sejenis hormon. Hormon ni bahan kimia lah. Bahan kimia dalam badan kita. Kita ada banyak hormon dalam badan kita. Antara dia hormon untuk supaya ginjal menambahkan penghasilan air kencing. Air kencing jadi banyak. Bila air kencing banyak, jadi kandungan air dalam badan turun. Kita minum sat je, lepas tu buang. Yalah, buang tak apalah. Bukan buang saja air tu. Habis tu cikgu tak payah minum lah. Cikgu minum, buang. Minum banyak-banyak, buang. Buang masak. Okay, mazir lah. Sekali buang air tu bukan boleh minum dah. Mau boleh minum balik tak apalah. Dok, penting bila kita minum air, dia dapat menyejukkan badan kita. Mungkin badan kita dalam masa yang sama nak jadi panas, nak jadi demam, dia boleh tolong buang haba. Lepas tu dalam badan kita, sel-sel ni dia memerlukan air untuk tindak balas kimia dalam sel-sel, dalam badan kita. Dan air ni juga mungkin boleh digunakan untuk apa lagi untuk membuang bahan-bahan kumuh yang tak digunakan dalam badan kita, urea, garam mineral. Okay, dia akan keluar bersama-sama dengan air kencing kalau kita makan makanan yang masin, banyak garam. Okay. Jadi dia akan buang bersama-sama air kencing. Kalau kita makan ubat-ubat yang lebih-lebih, bahan-bahan toksik, okay, dia akan keluar bersama-sama dengan air kencing kita. Baguslah, kena minum air lah. Bukan kata membazir minum buang tak. Dia ada fungsi, memang kena minum air. Cuma kandungan air mesti pada ukuran ataupun jumlah yang sesuai dalam badan kita. So, mekanisme homeostasis untuk kawal atur kandungan air, sistem dia adalah sistem endokrin. Dalam sistem endokrin ada dua organ iaitu ginjal dan juga otak. Ginjal ni buah pinggang lah untuk kencing. Otak ni untuk mengesan. Yang tu faham? Ada sikit lagi, 5 minit. Boleh faham yang tu? Syakir, Amir Fawaz, Akif, Danish, Lecah, boleh faham tak? Pandai ni apa ni, insyaAllah. Okey, faham. Mungkin faham saya cerita tadi, saya tahu. Dan nak ingat tu mungkin susah. Memang biasalah. Faham, tapi nak ingat balik susah. Tu kena belajar, buat ulang kaji, buat latihan. InsyaAllah boleh. Okey? Okay. Kalau aras menurun dalam badan kita, air kurang pula. Kadang-kadang orang dia kurang suka minum air, tak suka minum air. Sama macam saya lah, saya pun payah minum air. Air teh ais, air sirap bandung, air cendol, semua saya suka lah. Ini kita membincangkan air kosong. Badan kita ni dia sukakan air kosong. Kalau air teh ais, cincau, sirap bandung, Milo ais, Nescafe tu bukan air kosong. Tu banyak benda dalam tu. Ada gula, ada perasa, ada kafein dadah. Tu tak bagus.
Minum sekali-sekala boleh lah. Bila air dalam badan kita kurang, maksudnya air kosong lah. Okey, air kosong menurun aras dia. Sebab apa kita menurun tu? Tadi pun kita dah cerita sebab kita berpeluh. Kita berpeluh lah, sebenarnya kita buat aktiviti cergas, kita berpeluh ataupun kita demam ataupun kita duduk dalam cuaca yang panas, otak kesan, uish kawan ni banyak buang air ni, berpeluh. Ataupun tadi kita baru pergi kencing, ada setengah orang tu dia kencing kerap sikit, dia ada penyakit diabetes insipidus. Nama dia diabetes insipidus, kamu akan belajar nanti. Kalau diabetes mellitus tu kencing manis, ini diabetes insipidus. Dia kira nak kencing dia, kalau kencing pun air banyak, jadi dia masalah air akan kurang dalam badan dia. Okey, kalau kamu budak-budak ni, pelajar-pelajar ni sebenarnya berpeluh lah, panas main sekolah, duduk bawah kipas-kipas slow, aircon tak ada, berpeluh. Okay, berlari di padang, bersukan. Jadi aras air dalam badan kamu kurang. Jadi otak akan mengesan, okay, dan dia akan buat satu mekanisme pembotolan dengan merangsang rembesan hormon. Hormon juga dia mengurangkan penghasilan air kencing. Tadi suruh buang air ni, hormon ni pula buat kerja ke hang atok supaya jangan kencing banyak. Dia akan suruh buah pinggang. Dia habaq ke buah pinggang. Okey, buah pinggang hormon dia habaq lah. Aku hormon ni. Hang buah pinggang, hang kena dengar arahan aku. Hang jangan bagi budak ni kencing banyak sangat. Okey, hang uruskan supaya bila dia minum air nanti, air ni akan masuk dalam badan dia, masuk dalam darah dia. Jangan buang, jangan kencing. Okey? Faham? Dia akan berasa dahaga dan kita akan minum air lah. Automatik kita akan minum air. Okey, kita akan minum air untuk cover. Okey? Dan kita minum air, kandungan air dalam badan akan meningkat lah dalam masa yang sama sebab kita tak kencing. Kita tak kencing. Kalau kita minum air tu, jadi kita bukan tak kencing. Mungkin kencing sikit, tapi kencing tu kurang. Kencing kurang dan badan kita ada jumlah air yang normal lah. Okey, itu contoh pengawal aturan otak dan juga ginjal dan juga hormon ni lah. Hormon tu macam dia rembeskan bahan kimia. Bahan kimia tu akan pergi dekat organ-organ ginjal lah. Dia habaq ke ginjal, dia mengarahkan ginjal supaya jangan keluarkan air kencing yang banyak. Itu gambaran dia. So ada dua situasi lah. Jangan bimbang, badan kita insya-Allah boleh kontrol. Jagalah kesihatan. Jangan bagi buah pinggang kita rosak. Okay, jangan makan benda-benda yang merapu, makanan ringan, tak bagus. Jangan makan benda-benda yang menyebabkan buah pinggang kita susah bekerja. Makan makanan manis, banyak garam, banyak pengawet, perasa, pewarna. Jadi buah pinggang kita teruk. Sebab dia nak kena tapih darah tu. Darah akan angkut semua benda-benda tu. Jadi bila dia bekerja teruk, dia minum air gas apa semua, gula tinggi, dia cepat rosak. Itu sebab orang pesan jaga buah pinggang. Okay. Dan satu lagi sebelum saya tamatkan kelas, iaitu nak mengawal atur suhu badan. Yang tadi kandungan air, ini suhu badan. Ini last untuk hari ini. Saya cuba habiskan sikit. Okay. Jadi senang kamu nak buat latihan nanti saya nak bagi. Suhu badan ni pun kita dah sembang tadi. Kalau suhu badan panas tinggi lebih daripada 37 darjah Celsius. Okay. Okay, contoh dia hari panas lah. Hari panas. Okay, suhu badan ataupun kita demam, suhu panas apa yang berlaku, suhu badan normal 37, dia akan meningkat naik. Mungkin 38 kah. Mungkin 37.5 kah. Kalau main sekolah 37.5 ni kena cek. Okay, kalau ambil periksa SPM tak boleh masuk dalam dewan ni. Kena tahan dulu Ustaz. Takut COVID. Okay, simptom-simptom. Bila suhu badan meningkat, okay, berpeluh apa semua, okay, kita akan mula panas lah. Okay, badan meningkat kan. Air bila berpeluh pun air dah kurang dah dalam badan kita. Otak akan mengesan. Pentinglah otak ni, dengar otak buat kerja. Okay, penat otak tu, sebab tu jaga otak. Otak akan membuat satu mekanisme pembetulan juga macam tadi. Okay, cara dia betulkan macam mana? Salur darah kita akan kembang. Bawah kulit kita ni ada salur darah. Dia akan kembang. Okay, bulu roma akan condong. Tak akan berpeluh. Bila kita berpeluh ni, air keluar. Air keluar bersama haba lah. Haba. Okay, jadi badan kita jadi sejuk lah. Okay. Lepas tu,
Aktiviti otak rangka dan perembesan hormon tertentu akan berkurangan. Aktiviti otak rangka ni maksudnya kita otak-otak kita bekerja tu dia akan jadi slow. Okay, kita tak berapa aktif dah. Supaya kalau aktiviti ni otak-otak bekerja, hormon-hormon ni dirembeskan. Jadi dia akan membebaskan haba, badan kita akan jadi panas. Jadi otak akan bagi tahu, okey hampa relax sat. Otak-otak hampa jangan duk bekerja sangat. Okey hampa slow-slow. Kalau hampa duk berlari, hampa slow down, hampa jangan lari. Okay, sebab tu kalau kita demam, kita tak berapa nak boleh buat kerja sangat. Rasa macam letihnya badan, lesunya, nak angkat, nak minum air pun tak larat, mak kena suap. Nak mangkit berjalan rasa letih, macam nak pitam. Sebab itu adalah sistem badan kita, dia arahkan supaya otak-otak kita jangan bekerja, jangan dipaksa bekerja. Okay, kita akan jadi slow. Jadi badan kita bila tak bekerja, otak dah bekerja, jadi badan kita kuranglah panas. Kalau dia buat kerja, dia jadi panas. Macam mesin lah. Kalau buka lama-lama, kipas buka lama pun dia akan panas. Sama macam badan kita. Dalam proses tu nak bagi suhu badan kita tu jadi normal balik tu, nak turunkan tu. Okay. Sama juga tentang salur darah mengembang ni macam mana. Okay, ni saya tunjuk sikit. Ini kulit kita atas ni. Okay, saya lukis sikit. Okay, saya berwarna. Okay, warna hitam. Ni kulit kita kat atas ni. Okay, kulit tangan ke atas ni, bawah ni ada salur darah. Okay, kita salur darah banyak lah, beratus ribu juta ni bawah ni salur darah. Okay. Dalam masa bila suhu badan kita tinggi, salur darah tu dia akan kembang. Bila dia kembang, dia akan rapat sampai ke atas, rapat dengan kulit kita ni. Rapat sampai ke kulit kita ni. Sampai ke atas dia jadi besar. Kalau salur darah macam ni, dia akan jadi besar sikit, dia kembang. Bila dia kembang, dia rapat dengan kulit kita ni. Bila dia rapat dengan kulit kita, haba yang ada dalam darah, dalam air yang mengalir dalam darah kita ni, dia bolehlah terbebas keluar. Mudah sikit lah sebab dia rapat dengan kulit. Sebab tu kalau kita demam, kita pegang badan, oh panasnya badan hang demam ke? Letak termometer di dahi, letak tangan di dahi, oh panasnya hang ni. Sebab haba tu mudah dibebaskan keluar sebab salur darah tu rapat dengan kulit kita. Okay, cepatlah kita rasa panas di luar dan sebenarnya itu nak membebaskan haba keluar daripada badan kita dengan cepat. Tu kalau orang tanya pasal apa tiba-tiba bila kita demam kulit kita panas, dia nak membebaskan haba supaya kita sejuk. Okay, baguslah, alhamdulillah lah. Aku demam, aku tak rasa panas pun, muhur. Hang tu tak normal lah, tunggulah tak lama lagi, matilah haba tak keluar. Okay. Bulu roma condong. Bulu roma condong ni maksudnya contoh ni kalau saya lukis ni lengan kita. Ini jari ya, uduhnya jari ke lengan kita. Okay, ni kepala. Tak jadi kepala-kepala tak elok lah. Kepala akan berhenti pun. Okay, nak tunjuk tangan. Ni tangan ni kalau bulu roma, kalau kita demam, bulu roma kita akan berdiri, bulu roma kita akan condong. Condong macam ni lah. Dia rapat, dia tidur. Supaya sini tidak ada lapisan. Dia jadi nipis. Nipis jadi senang lah haba nak keluar. Memang kita kata Allah cikgu bulu roma nampak sangat ke? Tak. Dia memang ada kepentingan dia. Bila dia baring bulu roma tu dia condong lah. Jadi dia nipis. Dia tidak ada lapisan sini haba cepat keluar. Dia macam bulu-bulu orang nak pakai pi musim sejuk tu lah. Bulu-bulu tu tebal. Jadi orang tebal nak mengelakkan haba keluar daripada badan kita. Jadi kalau kita tengok. Ni satu lagi air kencing sedikit. Memang kalau suhu badan kita panas, kalau kita demam memang kita kencing sikit lah. Kita takkan kencing sangat. Supaya air tu boleh ada dalam badan kita untuk mengelakkan badan kita jadi terlalu panas. Air kan dia akan simpan haba. Tapi kalau kita minum air waktu kita demam, sangat bagus. Supaya air tu yang kita minum tu dia akan buang haba bila kita kencing. Badan akan kesan, ni demam ni. Tapi minum air banyak. Yalah, minum air banyak supaya kita kencing. Badan akan kesan air banyak diminum, sila kencing. Bila kencing, haba keluar daripada badan. Kita akan sihat. Dan bila suhu badan menurun, bila suhu badan menurun ni maksudnya tiba-tiba sejuk, duduk dalam aircon, bukanlah turun sangat pun. Badan tu dapat detect, ya Allah sejuknya. Macam mana ni? Apa nak buat ni sejuk, tiba-tiba pergi musim salji, kalau orang duduk di negara luar tu, badan kita akan kesan suhu terlalu rendah. Mungkin suhu 36, mungkin 36.5 sejuk ni. Jadi apa yang akan berlaku, otak akan kesan, selalunya hari sejuk lah, dalam aircon ke, musim hujan kadang-kadang kita rasa sejuk sangat.
Okey, otak akan kesan, apa yang otak akan buat, salur darah akan mengecut. So kalau kita lukis lengan tadi ni, kulit tadi ni, okey, salur darah asalnya besar, contoh normal macam ni. So jadi dia akan kecut, dia akan jadi kecil. Dia akan jadi kecil je. Kalau besar macam ni, dia akan kecut jadi halus. So jadi haba tu tak akan sampai lah dekat kulit, lambatlah, jauh daripada kulit sikit. Dia jauh, dia jadi kecil je. Dia kecil, haba ni susah sikit nak bebas, lambat. Jadi dia menyimpan haba dalam badan kita ni, dalam tangan kita supaya kita tak rasa sejuk. Buluh roma pun akan menegak. Buluh roma akan menegak, diri cering buluh roma panggil, menegak. Jadi haba tu susah nak bebas sebab dia macam ada satu lapisan di sini untuk memerangkap haba. Siapa buluh roma banyak tu musim-musim sejuk, untunglah dia. Tak payah pakai baju bulu-bulu. Macam tu lah. Kurang berpeluh. Kita tak berapa nak berpeluh sebab ada air dalam badan kita untuk simpan haba. Otak rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif. Jadi kita akan menggigil. Sebab tu kalau kita sejuk, kita akan sejuk. Ya Allah, sejuknya getak habis tu. Sebab bila otak tu bekerja, dia menggeletar, getak habis betul-betul kepala-kepala tu. Sebab bila dia bekerja, macam kita habaq tadi di sini otak tak bekerja. Bila sejuk, automatik otak-otak rangka kita akan menggeletar. Bila dia menggeletar, dia akan bekerja dan membebaskan haba. Haba itulah yang akan menyebabkan suhu badan kita jadi normal balik. Aku sejuk, aku tak menggeletar pun, aku tak heran lah. Itu suhu badan hang mungkin tak normal, sistem badan hang tu. Patutnya kalau sejuk, kita kena menggeletar sikit. Baru badan boleh jadi normal. Baru sihat. Okay. Ini gambaran asas tentang sistem badan kita, macam mana kawalan badan kita supaya badan kita jadi normal. Ceritanya di sini, ini yang saya cerita semuanya tadi. Okay. Semua saya cerita semua ada di sini. Saya peringkah ni dapat suhu badan tinggi, peluh bulu roma, condong, lapisan kulit, salur darah mengecut, mengembang. Itulah yang saya cerita dekat kamu, yang saya conteng-conteng di atas ni tadi ni. Kamu boleh baca sekali lagi sini kalau tak faham dengan gambar rajah yang lebih cantik. Okey, ada apa-apa nak tanya tak anak-anak semua? Syauqi, Amir Fawaz, Akil Rusdi, Muhammad Danish Hafiz dengan Lik Chah. Ada nak tanya tak? Ada. Okey, Alhamdulillah. Mungkin ada sikit-sikit kamu pun tak tahu nak tanya apa lagi. Kalau buat latihan nanti mungkin ada benda yang nak ditanya. Alright. So, saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih kerana dengan saya. Minta maaf terlajak sikit sebab saya nak bagi habis cantik-cantik dengan sini. Jadi senang nak sambung dan senang nak bagi latihan. Okey, terima kasih banyak. Selamat belajar. Jumpa lagi. Tak lama dah nak buka sekolah. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.